Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ud. Qala mu'arif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi kam tu'tal jum'ah. Situ Baratani mengatakan berapakah jauh perjalanan yang wajib didatangi Jumaat, ya, jarak kita tu. Contohnya orang duduk dalam hutan belantara, suara azan boleh tak dengar apa, itu tak wajib Jumaat, ya, sebab suara azan pun tak sampai. Bab 476 yang datang menyatakan telah pada beberapa jauh perjalanan yang wajib didatangi akan Jumaat. Ketahui kira saudaraku, telah bersalah-salahan ulama, mana dalam bab ini ada ikhtilaf di kalangan ulama atas kadar jauh yang wajib didatangi Jumaat. Maka hadisnya adalah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini berdasarkan sumber nas hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu ala man awahu al-laili ila ahli. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, ya, bermula Jumaat itu atas mereka yang mengkembali akan dia oleh malam kepada ahlinya. Maknanya dia pergi itu dia pusing balik, ya, pada ahli pada malam. Dan perbahasan dia. Kata Abu Isa dan boleh ini hadis isnadnya segi sanad dia dhaifun. Maka jadilah makna hadis ini wajib Jumaat atas orang yang, ya, sempang tiba ke rumahnya. Sempang apa? Sempat tiba ke rumahnya, tidur dengan ahli, kemudian dia lepas sembahyang Jumaat tu. Maknanya dia pergi tu sempat balik-balik lah. Kalau begitu wajib orang yang datang itu kalau sejauh perjalanan sekerat hari sekalipun. Makna jauh dia. Ada satu pendapat yang perbahasan dia. Masalah 477, mendatang ke Jumaat wajib sejauh mana? Ini baru dibahas. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan telah bersalah-salahan ahli ilmi, mana ahli ijtihad atau mereka yang wajib Jumaat. Maka kata setengah mereka itu wajib seperti orang yang tersebut dalam hadis 476 ni. Wajib Jumaat atau orang yang sempang, maknanya pulang, ya, mana tidur kemudian daripada Jumaatnya kepada ahlinya. Dan kata setengah mereka itu tidak wajib Jumaat melainkan atas orang yang mendengar azan dengan bang. Ini kaul yang mutamat banyak pergi dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita dengar suara azan tu, kita wajib pergi. Bagi tempat dia tak dengar langsung, yang jauh dalam hutan ke apa atau lain. Dan ialah kaul Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata Qastalani, dan telah berkata Asy-Syafi'iyah. Apa beza? Atas tadi kaul Syafi'i, itu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Kalau Asy-Syafi'iyah, itu ulama-ulama yang dalam mazhab Syafi'i. Ada kena jaga tu. Kalau dia baca kitab tersilap belakang. Imam Syafi'i kata, mana? Tu waqala Syafi'iyah. Ni Syafi'iyah. Bila Syafi'iyah maknanya ulama-ulama yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeza dengan Syafi'i saja. Itu mazhab Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i sendiri. Kita kena bezakan perkataan imam dengan perkataan pengikut. Hanya senyap wajib atau orang-orang yang sampai akan dia oleh azan, oleh bang, dan telah mikayat akan dia oleh At-Tirmizi daripada Imam Ahmad bagi hadis bermula Jumaat itu wajib atau orang yang mendengar akan bang. Meriwayat akan dia oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dan isnad yang dhaif, tetapi menyebutkan baginya oleh Baihaqi syahid dengan isnad yang elok, isnad yang hasan. Betul, kalau kita simpan kitab hadis Imam Baihaqi, kata ulama seolah-olah Imam Syafi'i berada dalam rumah kita. Apa makna dia kan? Kan disilap orang, wah, Imam Syafi'i berada, Imam Syafi'i tak ada. Maksud dia Imam Syafi'i berada maknanya apa? Dalam kitab Imam Baihaqi hadis sekompot semua tu boleh kata hadis yang kita pakai dalam mazhab kita. Mana mudah nak rojak segi hadis dalam hukum makam, itu buka dalam kitab Imam Baihaqi. Dalam tu senang. Dan Bukhari itu campur semua ada macam-macam, ya. Dan yang dikendaki dengan dia ialah mereka yang mendengar ia akan bang negeri Jumaat tu.
Maka barang siapa ada ia di dalam qaryah yang tiada lazim ahlinya mendirikan Jumaat. Ya, tempat qaryah tu tak lazim Jumaat sebab penduduk dia mungkin tak sampai 40 orang. Kan? Ya, kampung baru dibuka, penduduk dia ada 25 orang. Kan? Tu. Maka ketika dia tak lazim Jumaat, tapi dia dengar azan sebelah. Kan? Mendengar maknanya siapa ada ia dalam karya yang tiada lazim ahlinya mendengar mendirikan Jumaat, nasai lazim akan dia jika ada ia sekira-kira dengar bang itu daripada orang yang tinggi suaranya ke atas bumi di tepi karyanya yang mengiringi negeri Jumaat. Tapi sebelah dia di sempadan, kampung sebelah tu ada dengar Jumaat, pergi sana je lah. Ya, di sini tak payah pergi sebab kampung ni kalau tak dengar juga tu lain. Serta pertengahan pendengaran dia, ya, pendengaran yang pertengahan lah. Dan tenang suara dan tiada berangin. Ini semua faktor-faktor nak mengukur. Sebab kalau angin ribut kuat, terjerit kuat pun tak dengar kan? Dia lari ke suara. Orang kata tak pergi Jumaat, anak tak dengar suara, padahal angin tiup ke sana. Besok asal dah dengar balik. Angin dah tiup ke sini pula. Itu makna dia kena ukur dia betul-betul tenang kan, jenis tak ada apa. Tengok suara sampai, maka wajib lah tu. Dan bukannya makna hadis ni bahawa wajib itu ta'aluk dengan nafsu dengar. Apa maksud dengar? Mana diri mendengar tu. Dan hanya senyap ta'aluk ia dengan tempat dengar. Itu dia. Ya, tempat tu kita boleh dengar tak? Boleh. Wajib. Kalau makna dengar, tiba-tiba musim tu dekat Jumaat, makna angin bertara kencang, kita tak dengar, tak payah pergi Jumaat macam tu. Bukan. Mana tempat tu boleh dengar tak? Boleh. Okey, pergi. Ya, walaupun masa satu ketika kadang tak terdengar suara azan sebab ada benda-benda yang mendatang, ribut ke apa kan. Kemudian masalah 478, Jumaat itu wajib ke atas sekalian ahli negeri. Ya, kata Imam Syafi'i dalam dan wajib Jumaat itu di sisi kami, kita ahli Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, atas sekalian ahli bandar. Ya, jika banyak ahlinya hingga tiada dengar, kebanyakan mereka itu akan bang sekalipun. Tu. Ya, sebenarnya wajib Jumaat di sisi kami atas sekalian ahli bandar, dalam bandar. Dan jika banyak ahlinya, dan jika banyak, mana banyak sini apa? Kalau dalam Jumaat 40 ke atas, dia 40 dah kira boleh Jumaat. Hingga tiada didengar, kebanyakan mereka itu akan bang sekalipun. Ya, cukup. Walaupun dia tak dengar, dia kena pergi. Kerana bahawasan Jumaat itu wajib di negeri dan bilangannya mana cukup. Dan tiada seorang daripada mereka lebih aula daripada lainnya dengan kewajipan atasnya Jumaat, bahkan bersamaan wajib. Ya, sama-sama Jumaat, dia orang raja ke, dia rakyat ke, ya, dia orang kenal tak terkenal, segi wajib sama taraf, semua wajib. Itu maksudnya. Dan semua itu dikira sebagai ahli Jumaat. Melainkan daripada uzur. Kalau dia uzur sakit apa tu lain lah. Dia nak kira ahli Jumaat ya. Kalau yang bukan ahli Jumaat, dia ada dua tu, wajib satu, ahli satu. Dia yang ahli ni orang yang wajib dan dia mustautin, atau ahli Jumaat. Kalau dia tidak ahli Jumaat, contohnya dia orang bermukim, bukan mustautin. Bermukim makna dia duduk situ, dia kerja setahun misalnya, dia ada buat projek situ, ataupun dia belajar setahun, maka dia wajib Jumaat. Sebab kita bahas saja wajib. Ya, dia dengar suara azan tempat dia wajib. Adapun ahli Jumaat atau lain, kena mustautin 40 orang. Ya, anak watan tu betul ada. Yang lain tu menumpang. Dia tumpang secara wajib sebab dia dengar suara azan, dia duduk dalam bandar tu. Tu kena kira betul. Dia tengok gambar semua Bangla ini. Dia tengok Indon. Kira betul orang kampung dia 20 orang aja. Ya. Tak ada Jumaat ni. Bahkan dia kena pergi, kalau dengar sebelah, dia kena pergi sebelah. Ada cek betul-betul. Kemudian kena cek pula orang yang Jumaat tu adalah orang yang dipanggil apa? Kamil, sempurna. Ya, dia sempurna. Maksud dia semua lengkap kat dia. Ya, bacaan dia betul, rukun semua dia reti. Sebab ada satu kes, dia lepas main Jumaat, dia ulang semain Zuhur. Belum tanya, kenapa yang tahu ulang Zuhur? Anak nak cermat, ikhtiyat. Oi, ni mana faedah kau pakai? Seolah dia buat satu waktu dua kewajipan. Dan semain Jumaat tak payah Zuhur.
Kalau dia ulang zuhur dengan sebab dia kata saya tak apa yakin lah, ni tak ada yang kamil, mana dia tak faham hukum fiqh, dia tidak boleh angkat takbir sembahyang Jumaat melainkan dia yakin syarat sudah cukup. Di antara syarat cukup dia yakin yang ada semua ni ada cukup sekurang 40 orang yang kamil. Bermakna kalau dia rasa tak kamil, dia tak boleh angkat takbir. Dan AJK masjid kena ambil tahu benda tu. Kalau sekiranya dia rasa tak yakin, baik Tok Imam, Tok Siap semua pegang 10 orang test dia punya Fatihah, test dia punya tahiyat, langsung pastikan lepas. Minggu depan tak payah lagi senang. Kau banyak test baca sekejap je kan. Suruh dia test lah. Jangan kata saya tak yakin lah, tengok macam-macam mak rempit dia banyak. Jadi saya nak ulang balik sembahyang, tak boleh, tak dibenar. Yang dibenarkan satu masalah aja, masalah izdiham. Masalah tempat itu dah tak boleh nak ijaz, penduduk dah ramai, masjid muat 1000, tiba-tiba penduduk dah ada 1800. Nak ijaz masjid ke depan tak boleh, sempit, sana pun tak boleh dah. Itu ada pendapat mengatakan boleh buat 2 Jumaat dalam satu qaryah. Kalau tidak, tak dibenarkan. Kecuali dah tak muat betul boleh buat. Bila buat sini, ada pendapat sini. Pendapat yang syadid kata tak boleh tadi, maka tetap kena buat situ. Yang kata boleh, nak raih ke pendapat ni, yang mana imam Jumaat dia takbir lewat, dia kena sunat ulang Jumaat. Sunat dia tak wajib. 2 kan Jumaat tadi, masjid A dengan B. Masjid siapa yang lambat sikit dia punya imam takbiratul ihram, maka bagi dia sunat ulang zuhur. Sebab raikan pendapat syadid yang kuat kata tak boleh berbilang Jumaat sama sekali, kena satu masjid satu karya. Ada pendapat tu saja yang ulama bahas. Sunat itu pun sunat, bukan wajib. Ini kita tanya kenapa ulang Jumaat, saya tak berapa sedap lah. Oh, kau pakai mazhab tak berapa sedap. Mana kitab kau ambil ini. Kena yakin kita tak boleh angkat takbiratul ihram Jumaat melainkan kita yakin syarat sudah clear. Kalau kita syarat tak clear, kita dah orang cukup tidak ni, aku tengok banyak bukan mana ahli Jumaat ramai saja. Jadi kita kena apa, selesaikan benda tu. Kena bincang dengan pegawai syarat tu imam semua, nampak macam tak clear ni, orang wow je banyak ni ahli Jumaat tadi dan sebagainya, atau sebagainya lah, ataupun mana nak bacaan mereka kita tak apa sedap ke apa, itu semua kena apa, kena bincang dan kena selesaikan. Jangan ambil kaedah tadi, lepas buat Jumaat lepas tu buat zuhur. Itu masalah aja, habis. Dan satu lagi masalah, Jumaat orang dusun apa hukum? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan apabila adalah satu dusun itu berkumpulan. Kita banyak sekarang apa dipanggil taman ni taman lain, tapi sekali pandang macam satu taman besar. Kadang dalam tu ada 5 taman. Ni taman macam-macam nama taman. Baik. Sekarang dia berkumpul dan ada baginya beberapa dusun sekeliling yang berhubung-hubung serta dengan dia. Dan adalah kebanyakan pasar sekalian dusun itu dalam dusun yang berkumpul. Diukur pasar pun bersatu. Nasihat adalah harus bagi seorang daripada mereka itu pada meninggalkan Jumaat. Tak boleh. Semua tu kena kumpul sekali buat Jumaat. Walaupun tempat-tempat tu taman ni ada 20 orang misalnya ni. Taman tu ada 11 orang. Contoh macam lah. Sampai sekarang taman mana ada 20 orang. Maknanya satu taman tu boleh cantum untuk mereka dirikan Jumaat. Dan begitu jugalah tiada aku mengharuskan meninggalkan Jumaat bagi orang yang ada atas 1 mil, 1 batu atau 2 mil, dan barang yang menyerupai itu. Mana kau dekat sebatu 2 pergi. Dan tiada nyata di sini aku berdosa meninggalkan Jumaat melainkan orang yang mendengar ia akan azan. Dan lebih kuat berdosanya ahli negeri jika besar sekalipun dengan meninggalkan Jumaat. Negeri itu besar, satu kampung besar. Jumaat dia buat ditinggal, itu tak ada dosa paling besar, dosa meninggalkan akan Jumaat. Kemudian babu majaa fi waktu Jumaat, bahas waktu Jumaat. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah salafa min sunna fi ma batina. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Ya.